Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya masuk ke bab yang keempat. Di bawah tajuk nisbah dan kadaran. Tingkatan 1, matematik tingkatan 1, bab yang keempat. Bab yang keempat. Bab pertama, kedua, ketiga sudah pun dikeluarkan. Jadi yang sini kita kongsikan pada bab yang keempat, nisbah dan kadaran. Okey. Nisbah dan kadaran 2 nisbah 4 ni contoh biasanya lah, 2 nisbah 4, 3 nisbah 8 dan sebagainya. Kadang-kadang pelajar permasalahan ialah yang saya jumpa lah melalui kaedah simple math ni. Apa yang saya kaji di sini adalah yang saya bentangkan adalah berdasarkan kepada isu-isu semasa. Isu-isu yang berlaku lah kepada pelajar. Isunya dia kata, berapa jumlah nisbah? Dia kata, jumlah nisbah. Dia nisbahnya ialah 6. 2 tambah 4, 6. Dia kata, berapakah nilai hasil tolak nisbah? Nilai sebab 2. Itu kebanyakan isu yang timbul. Kemudian isu yang kedua iaitu dia kata, jumlah keseluruhan ialah unit ialah 30. Jumlah keseluruhan unit ialah 30. Jadi, berapakah nisbah untuk seunit? Jadi, untuk dapatkan nisbah untuk seunit, kita lihatlah. 2 nisbah 4. Jadi kalau 2 nisbah 4 bermaksud hasil jumlah nisbah ialah 6 dan hasil jumlah tolak nisbah ialah 2. Soalan kata, didatangi dalam bilik itu haruslah dibagikan kepada nisbah 2 nisbah 6. Mungkinlah 2 tu untuk lelaki, 6 tu nisbah perempuan, pasti ikut bilangan, kadang-kadang barang yang sampai, hadiah yang sampai ataupun sumbangan yang sampai dan sebagainya. Jadi kadang-kadang cikgu kata, okey, kita akan agihkan kepada 30 unit atau 30 orang pelajar, 30 unit. Jadi seorang akan dapat berapa? Jadi kalau ikut kepada ada 30 unit barang dan ada jumlah nisbah ada 6 orang, bermaksud di sini ialah kalau 6 jumlah nisbah ialah 6 kepada 30 orang unit, maka seorang atau satu nisbah itu bermaksud akan dapat 30 dibahagi dengan 6, maka setiap seorang akan dapat 5 unit. Jadi di sini kita lihat, kalau 3 nisbah 5 untuk kelas yang berikutnya atau orang kumpulan yang lain, kalau 3 nisbah 5 bermaksud dengan 1 unit ialah 5, maka kalau 3 unit, maka mereka akan dapat jumlah nisbah setara atau jumlah bilangan nisbah setara ni ialah 15. Ini dipanggil juga sebagai nisbah setara. Nisbah setara. Kan 3, kalau dikecilkan 15 dengan 5 juga akan dapat 5. Itu nisbah setara. Jadi 5 didarabkan dengan seunit 5, maka dapat 25. Jadi kalau 3, 1 unit 5, maka dapat 15. Inilah nisbah setara. Jadi di sini para pelajar harus faham di antara apakah yang dimaksudkan dengan jumlah nisbah dan hasil tolak nisbah. Itu dia. Yang kedua, kadang-kadang nisbah adalah satu ayat pengukuran. Satu ayat pengukuran. Dia bukan bilangan, dia adalah mewakili atur pecahan. Contohnya, kenapa kita menggunakan perkataan nisbah adalah untuk memudahkan satu angka itu yang besar disebut terlalu wajar atau terlalu ralatnya terlalu tinggi, wajarannya terlalu besar. Jadi kita gunakan sebutkan angka yang mudah. Contohnya kan 1/2, setengah. Berapa bilangan pelajar yang ada ni? Separuh. 1/2. Berapa yang ada? 3/4. Jadi itulah mudah kan. Jadi itu sebabnya di antara kaedah-kaedah nisbah yang kita gunakan ini adalah kerana biasanya nilai nisbah ini adalah untuk pengukuran-pengukuran yang berskala besar. Tetapi dipermudahkan dalam sebutan yang terendah atau terkecil. Contohnya adalah, contoh paling senang sekali dalam peta lah. Dalam peta maksudnya skalanya besar. Jadualnya besar. Jadi kita tak boleh nak menggantikan kepada kadaran dia. Satu budak tu mewakili berapa dalam jadual contohnya. Beratus-ratus jadual sangat besar. Ada 400 jadual. Jadi ruang tak muat. Maka dia menggunakan kaedah nisbah atau kaedah gantian, nombor gantian atau nilai kadaran, nisbah kadaran. Dia kata macam ni lah, kalau budak tu ada 400, kita jangan ambil 400 budak. Kita ambil lah setiap 400 atau setiap 10 orang, kita pakai satu angka atau nisbah. Jadi itulah. Jadi kalau 40 orang, satu nisbah 10. Jadi kalau 4 orang, ada 4 nisbah lah, jumlah nisbah ada 4. Jadi angka yang besar ditulis, dipermudahkan, disebut, dikira dengan angka terendah. Jadi itu mudahnya kita menggunakan kaedah nisbah, ini tujuan dia.
Contohnya kalau 30 unit kan, kita sebut 3 nisbah 5. Jadi asalnya kalau ikutkan di 15 nisbah 25 mungkin dia terlalu besar. Ini belas dengan 10. Kalau ratus dengan ribu dengan juta. Jadi itu sebabnya kaedah nisbah ini diguna pakai untuk nisbah kadar dan kadaran adalah untuk memudahkan satu nombor berangka besar disebut dalam nombor berangka kecil. Okey, sekian, terima kasih.